Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu lagi dalam siri kuliah kita yang ke-17. Malam ini insya-Allah kita akan mula membicarakan tentang kaedah-kaedah rawatan yang digunakan oleh Akademi Rawatan Islam Nur Ihsan. Kaedah ini telah kita gunakan hampir 20 tahun. Jadi sudah sampai masanya saya bersama dengan rakan-rakan nanti akan menyebarkan melalui kaedah ini sehingga masyarakat faham bahawa akrin ada mempunyai sedikit perbezaan dengan rawatan-rawatan yang lain, khususnya dari segi teknik. Kerana setiap rawatan yang kami lakukan ada kalanya memerlukan kepada teknik-teknik yang berbeza. Jadi insya-Allah bermula malam ini hingga malam-malam yang berikutnya kita akan mempelajari tidak kurang daripada 47 teknik rawatan. Jadi sebelum kita masuk kepada teknik-teknik ini, saya ingin nyatakan bahawa ada beberapa fasa dalam rawatan, ya. Step yang perlu dibuat dalam rawatan. Yang pertama ialah tentunya persiapan perawat itu sendiri, persiapan tempat rawatan, kemudian persiapan dalam memulakan rawatan. Jadi kita akan masuk di situ dulu, kemudian barulah kita masuk kepada rawatan. Rawatan juga kita buat secara profesional, dengan tidak terus mengambil apa-apa kesimpulan ataupun sebagainya, tetapi kita akan mulakan dengan memeriksa pesakit dari segi sama ada dia ada gangguan atau tidak, atau apa bentuk gangguan tersebut, apa jenis gangguan. Tuan-tuan, bila saya bercakap jenis, jelas ya, jenis ada 4, bentuk ada banyak. Kita dah bincang dalam kuliah kita yang ke-17 yang lalu. Setelah kita memeriksa, kita akan melakukan rawatan. Jadi setelah pemeriksaan, barulah kita melakukan rawatan. Setelah kita melakukan rawatan, maka kita menghabiskan rawatan. Ada satu bahagian macam mana nak ending rawatan. Setelah ending rawatan, menamatkan rawatan, maka kita bincangkan pula apa yang perlu diamalkan, apa yang perlu dilakukan oleh pesakit dalam usaha untuk memastikan sama ada kesembuhan itu berkekalan atau membantu dalam rawatan-rawatan yang seterusnya. Jadi dari satu konsep pun kami meletakkan akrin ini sebaik mungkin dilakukan secara profesional, secara menunjukkan bahawa rawatan Islam itu bukan sekadar baca kemudian keluarkan jin selesai. Tidak. Kerana nanti kita akan bincang apa sebenarnya yang hendak kita capai dalam melakukan satu-satu rawatan. Jadi sebelum kita masuk pada kaedah-kaedah rawatan, mari kita lihat dahulu tentang apakah persiapan sebelum seseorang itu memulakan rawatan. Jadi sebelum memulakan rawatan adalah dinasihatkan supaya
perawat mengambil uduk dan memakai atar kasturi sebagai ikhtiar bagi membenteng diri daripada dimasuki jin semasa merawat. Langkah pertama sebelum apa-apa kegiatan rawatan, yang pertama ambil uduk. Yang kedua, sama ada semasa anda nak pergi atau nak mula rawatan nanti, pastikan anda akan menggunakan atar. Atar ada banyak dan dulu pun kita terangkan salah satu ini ialah atar merah ini. Jadi kita sapu di badan kita. Baik. Katalah tuan-tuan, kita dah ambil uduk. Sekiranya semasa merawat pesakit yang bukan mahram, perawat secara tidak sengaja terbatal uduk, maka apa yang patut kita buat? Memberhentikan rawatan atau meneruskan rawatan? Bagi kita, teruskanlah merawat walaupun tanpa uduk. Dan ambillah uduk semula setelah selesai merawat pesakit berkenaan. Misalnya kita ada list of pesakit, sedang kita merawat, kita batal uduk. Jadi, bila kita batal uduk, jangan berhenti merawat dulu. Itu hanyalah sebagai satu kaedah. Ya, memang dapatkan orang yang sentiasa beruduk ini, jin sudah nak ganggu. Tetapi kalau kita tengah merawat, kita dibatalkan uduk, sama ada kita terbatal sendiri atau oleh kerana pesakit misalnya menyentuh kita. Kita rawat saja disentuh kita, maka batallah uduk kita. Ada kalanya jin yang mengganggu sengaja memperlengahkan perawat dengan menggerakkan pesakit supaya menyentuh perawat. Jadi ada kalanya kita rawat saja, pesakit sentuh kita, maka kita perbatal uduk. Apakah perlu kita berhenti dia berawat? Tak, teruskan. Walaupun kita tanpa beruduk. Begitu juga isu uduk ini, tidaklah menjadi satu isu kalau kita dalam keadaan kecemasan. Ya, kalau kita dah tengok keadaan dah, misalnya ya, pesakit terlalu agresif dan kita terpaksa menyelamatkan dia daripada terjun daripada tempat rawatan misalnya, atau terjatuh daripada tempat rawatan, ataupun dia nak tumbuk kita, itu dah kes kecemasan. Maka ketika itu tak timbul masalah anda beruduk ataupun tidak. Jadi langkah pertama sebelum melakukan rawatan, sebaik mungkin beruduk. Yang kedua, menggunakan wangian atar kasturi. Ya. Jadi atar kasturi ini kalau boleh memang bila anda nak mula merawat saja, mestilah selalu disiapkan di badan anda. Dan kaedah menyapunya ialah bahagian sini, tangan kita. Kemudian jangan lupa ini yang paling penting, bahagian sini. Kemudian kalau benda ni pun banyak, apa salahnya sapu tangan, sapu pada tangan, kemudian sapulah badan anda. Begitu. Baik. Perawat juga digalakkan supaya membanyakkan istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat bahawa perawat bukanlah seorang yang maksum dan perawat tidak berupaya untuk menyembuh pesakit melainkan dengan bantuan Allah. Jadi sebelum kita nak mulakan rawatan, pastikan kita banyak astaghfirullahalazim. 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 Dan ada kalanya membaca istighfar yang agung. Apa dia istighfar yang agung? Ialah Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik. Rawatan selalunya dilakukan dalam dua keadaan.
Satu, anda memang menjadi seorang perawat yang profesional, di mana anda menyediakan klinik rawatan. Sudah sampainya tuan-tuan, kalau anda ingin menjadi seorang perawat yang profesional, menyediakan bilik rawatan. Dan bagi saya ia satu keperluan supaya imej rawatan Islam itu sendiri dilihat. Bukan kerja sambilan, bukan kerja-kerja menghabiskan masa-masa terluang, kerana kita sedang menggunakan Al-Quran. Kita sedang menggunakan doa-doa yang digunakan oleh Nabi SAW. Jadi, imej rawatan Islam itu juga harus dipertingkatkan. Yang kedua, kita pergi ke rumah wang. Jadi ada dua keadaan rawatan. Satu, kita ada pusat rawatan. Jadi sekurang-kurang pusat rawatan mesti ada yang kita akan bincangkan nanti. Yang kedua, anda pergi ke tempat pesakit. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak rawatan, saya dapati rawatan Islam sahaja yang terlalu rajin untuk pergi ke rumah pesakit. Boleh ke? Memang boleh. Tetapi saya katakan lagi, nilai kita sebagai perawat Islam akan dilihat sebagai nilai yang jauh rendah daripada rawatan-rawatan yang lain. Kita kata tak apa, tetapi sebenarnya kita telah bertindak dengan kaedah ini dilihat sebagai rawatan Islam ini memang sambilan, boleh dibuat di rumah, tak ada masalah, tak ada keperluan, tak perlu profesional. Ini menjadikan imej rawatan Islam itu jatuh. Dan bagi saya lebih suka pesakit datang berjumpa perawat. Bukan perawat mencari atau berjumpa pesakit. Kenapa? Bila perawat pergi ke tempat pesakit, dinilai di sini bahawa benda ini perawat yang bersungguh-sungguh untuk merawat pesakit. Tetapi pesakit merasa dia adalah tuan. Dia adalah orang yang perlu diberikan keutamaan. Nampak tuan-tuan bagaimana kita sendiri kadang-kadang merendahkan rawatan Islam itu sendiri. Sebab itu kalau saya tidak akan pergi ke rumah pesakit. Saya tidak akan merawat pada hari Sabtu dan Ahad. Kenapa? Saya nak supaya pesakit datang ke tempat saya sendiri. Walaupun dia kata, Ustaz, dia ni tak boleh berjalan. Baik. Yang ada tak yang boleh bawa? Selagi ada orang yang bawa, datang ke tempat rawatan. Kenapa saya menekankan juga? Pertama, imej tadi, tuan-tuan. Kita nak rawatan Islam bukan rawatan yang tidak dilihat sebagai utama. Ada kali dia kata, Ustaz, saya hari lain tak boleh cuti. Jadi kalau boleh nak minta rawatan Sabtu Ahad. Jadi dari situ sendiri kita lihat pesakit menilai rawatan kita ni rawatan yang dia sendiri yang menentukan tarikh dan masa. Sebab itu bagi saya, sesiapa nak rawatan, sayalah yang sebagai perawat yang akan menetapkan masa. Bukan kerana kita sombong, tetapi kita nak Islam dan rawatan Islam itu dilihat tinggi. Jadi sampai masanya kita perlu menyediakan pusat rawatan kita secara profesional. Satu. Yang kedua, kenapa kita lebih galakkan mengadakan rawatan di klinik kita sendiri? Banyak perkara. Pertama, isu perjalanan. Bila anda nak pergi ke pusat rawatan, ke rumah orang tu, anda memerlukan perjalanan. Bila melibatkan perjalanan, dia melibatkan kos. Satu. Yang kedua, melibatkan keselamatan anda ke dalam perjalanan. Tanpa kita nafikan, saya mengikuti beberapa orang-orang senior saya dalam rawatan ini menceritakan bagaimana perjalanan rawatan bukan perjalanan biasa-biasa. Apabila seorang itu telah pun mengadakan temu janji, menetapkan tarikh dan masa, tempat rawatan, perawat sudah mula dijaga oleh jin-jin ini. Bila dia memulakan perjalanan, dalam perjalanan ini, ada kemungkinan mereka akan dilakukan beberapa kemalangan dan halangan-halangan supaya tidak dapat melakukan rawatan. Jadi nampak, bila kita pergi ke pusat rawat, ke tempat mereka, pertama kita ada masalah dari segi
perjalanan. Yang kedua, bila kita sampai ke rumah dia, ada kalanya suasana rumah ini tidak begitu kondusif untuk melakukan rawatan. Jadi, kita pun tercari-cari di mana nak merawat. Bayangkan kalau dia hanya seorang wanita, kita pula seorang lelaki, dah isu bukan mahram pula timbul. Yang kedua, dia tidak ada bilik yang sesuai untuk kita rawatan. Setiap bilik misalnya dipenuhi dengan gambar, setiap bilik misalnya senang cakap tidak kondusif untuk melakukan. Katalah tak ada pilihan, kita nampak satu bilik inilah yang perlu boleh. Tetapi anda kena kata, saya minta turunkan gambar-gambar, tolong jangan nonton TV, orang-orang yang saya tak perlu keluar daripada bilik. Jadi nampak, kita seolah-olah telah mengganggu privasi mereka. Dan kita terpaksa menurunkan gambar-gambar yang selama ini mereka gantung. Yang bagi kita ini mengganggu rawatan kita. Ya? Jadi saya lebih prefer kalau boleh, sampai masanya nanti, mana-mana perawat yang nak sampai kepada rawatan ini sebagai profesional, bukan untuk merawat diri dan keluarga sendiri, yang ini tak apa. Tetapi kalau anda dah jadi perawat dan perlu kepada satu perawat yang profesional, sudah sampai masanya kita mengadakan pusat rawatan kita sendiri. Baik, bagaimana kita nak menyediakan pusat rawatan? Jika kita nak mengadakan pusat rawatan, keperluan-keperluan dan kelengkapan yang ada seperti berikut. Kalau boleh, kita mesti ada 3 ruang. Satu, ruang tamu, tempat di mana mereka mendaftar, mereka berkumpul. Yang kedua, bilik rawatan, di mana perawat akan merawat pesakit ini mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tidak semua pesakit perlu berada dalam bilik ini. Hanya pesakit yang sampai giliran dia berada di bilik rawatan bersama mahramnya. Baik. Yang ketiga, mesti ada bilik pelbagai guna. Bilik pelbagai guna ini ialah di mana perawat menyediakan air ruqyah, menyediakan bahan-bahan rawatan, menyimpan dan menstor bahan-bahan yang ada kaitan dengan rawatan. Jadi, sekurang-kurangnya anda mesti ada 3 bilik. Ya. Bilik menunggu, bilik rawatan, dan bilik pelbagai guna. Baik. Pengasingan antara bilik rawatan dan bilik menunggu bertujuan supaya pesakit mempunyai privasi semasa rawatan. Jadi, kenapa kita asingkan? Jadi, kita nak rawatan selaku individu atau orang tertentu sahaja. Kita tidak merawat secara massal atau secara ramai-ramai. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu memang ada kaitan, boleh kita masukkan. Tetapi keluarga lain, pesakit yang tak ada kena-mengena, mesti diasingkan dari bilik rawatan. Rawatan secara individu lebih memberi kesan yang baik berbanding secara berkumpulan atau secara rawatan terbuka. Jin yang berada dalam badan pesakit akan lebih mudah diajak berdialog dalam keadaan yang kondusif berbanding dengan keadaan sebaliknya. Jadi, pengalaman saya pernah berlaku, bila kita buat secara open, jin ini terlalu agresif. Dia ketakutan dan dia kadang-kadang menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Lalu saya bawa masuk ke pulak rawatan saya. Dia menjawab soalan saya dengan tenang dan dapat menyelesaikan beberapa masalah. Contohnya, semasa rawatan terbuka, saya dan beberapa perawat dan beberapa pesakit-pesakit lain sedang ada, dia akan menunjukkan kehebatan dia. Misalnya, kita ikat dia. Dia pun jatuh. Kemudian dia bangun semula. Dia kata, ikatlah. Kita ikat lagi. Ikat menggunakan ayat, tuan-tuan, bukan ikat dengan tali maksud saya ni. Ikat menggunakan ayat, dia jatuh. Kemudian dia bangun semula dan dia bersilat pula. Kita ikat lagi, jatuh lagi. Jadi saya nampak, kenapa jadi beginian? Jadi saya habiskan rawatan, janji akan datang ke pusat rawatan saya, klinik saya, dan bila saya berdialog dengan dia secara personal, jin-jin itu mengatakan bahawa mereka ada 7 kumpulan saka. 7 kumpulan saka.
apabila kita ikat yang pertama, ada 6 lagi yang bebas. Wallahu alam, mungkin kerana niat kita hanya pada jin tersebut kan. Rupanya dia ada, dan bila kita ikat yang ni, dia passing button kepada kumpulan yang lain, maka kumpulan ini bangun. Dan bila kita ikat lagi, dia passing button kepada kumpulan ketiga. Jadi secara mudahnya, bila kita merawat secara individu, dia lebih kondusif dan lebih banyak membantu dalam menyelesaikan masalah. Baik. Dicadangkan bahawa pada bahagian ruang tamu disediakan bahan-bahan bacaan supaya pesakit yang menunggu tidak mensia-siakan masa menunggu. Ini juga dapat mengelakkan pesakit daripada berbual dengan suara yang nyaring dan ada kalanya akan mengganggu rawatan. Jadi kalau boleh di bilik rawatan itu, tadi saya katakan mesti ada borang untuk mereka isi. Lepas isi kita ambil borang. Tapi kita letakkan juga buku-buku. Sebaik mungkin buku-buku yang ada kaitan dengan rawatan. Jadi kalau anda ada menulis buku atau ada buku-buku bahan bacaan anda, letakkan juga di situ. Kerana dengan itu membantu mereka. Tapi tidaklah membekalkan buku-buku cerita mistik. Macam Mastika tu tak payahlah. Sebab itu cerita-cerita yang tidak banyak membantu dalam hal-hal rawatan. Pastikan bi'ah solihah pada bilik rawatan. Bilik rawatan pula, macam bilik ini bilik saya sekarang berada di bilik rawatan saya. Kita pastikan tidak ada yang boleh mengganggu. Tidak digantungkan dengan gambar makhluk bernyawa. Kenapa? Dalam kerja rawatan ini kita mengharapkan bantuan Allah. Jika ada gambar dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW menegur Sayyidatina Aisyah kerana pada bantal baginda yang dibeli oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada gambar binatang. Jadi kata Nabi SAW, mana-mana rumah yang ada gambar makhluk, rumah ini tidak dimasuki malaikat rahmah. Malaikat maut masuk, ya. Yang tak masuk malaikatur rahmah. Makna tempat itu tidak ada keberkatan, tidak ada rahmah. Kita nak merawat, mengharapkan bantuan Allah, mendapatkan rahmat daripada Allah, tetapi dengan adanya gambar ini akan menghalang kita daripada mendapat rahmat. Begitu juga tidak ada loceng. Loceng ini dikaitan dengan gereja, yang bukan loceng yang setakat macam kita pergi di mana-mana nak kita bunyikan loceng, itu tidak jadi masalah, ya. Televisyen, radio. Kenapa televisyen, radio jadi isu pula? Maknanya kalau boleh dalam rawatan ini, dalam suasana kita merawat, tak ada orang yang menonton TV, tidak ada orang yang mendengar program TV yang kadang-kadang dalam program TV itu pula benda-benda yang tak sesuai dengan apa yang kita baca. Ayat-ayat ru'yah yang kita baca. Dia menonton TV, kita sedang merawat. Jadi radio, TV taklah dielakkan. Begitu juga orang-orang. Orang-orang yang tidak perlu, memang dikatakan supaya tidak berada di bilik ini. Kita bukan buat expose mistik, bukan buat TV show, tetapi kita benar-benar ingin merawat. Hanya orang berkenaan sahaja yang berada di bilik pesakit, iaitu perawat pesakit dan mahram pesakit. Jadi selalunya dalam bilik ini kita akan ada 4 orang. Macam saya dengan pembantu saya, kemudian pesakit dengan mahramnya. Tetapi sekiranya mahramnya pun tak ada, saya dah selesai sebab kita dah ada pembantu. Jadi eloklah juga bila kita membuat pusat rawatan ini, kita ada pembantu supaya menyelesaikan isu-isu pendaftaran, pembayaran, ubat-ubatan, penerangan dan sebagainya. Baik, pesakit wanita hendaklah datang dengan pakaian lengkap sebagai seorang muslimah, iaitu memakai tudung dan tidak memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Begitu juga kalau boleh dia pakai seluar. Walaupun misalnya dia dah menutup aurat, dia pakai stokin, tapi kalau pakaiannya hanya sepakai jubah, kadang-kadang dia kerasukan, dan ini kadang-kadang di luar kawalan, dia bersepak sana sepak. Jadi kalau boleh, selain daripada memakai jubah dah menutup aurat tu, tapi pakailah seluar, ya, untuk mengelakkan daripada aurat terbuka semasa rawatan. Tapi sekiranya pakaian tidak lengkap dan tidak menutup aurat, apa yang kita nak buat? Ada 2 isu. Satu, kalau seorang yang non-Muslim,
Saya ada perawat daripada orang India, orang Sing yang perempuan yang datang untuk mendapatkan rawatan. Mereka ini tentulah tidak menutup aurat. Jadi, pusat rawatan dia kena menyediakan. Macamlah di masjid-masjid, macam Masjid Shah Alam di negeri itu, pakaian yang boleh membantu menutup aurat. Jadi, pastikan kita ada telekung. Bukan memakai kain telekung. Itu telekung atas tu, telekung sembahyang dan sebagainya, sebelum dia masuk ke bilik rawatan. Mana kalau dia datang tanpa menutup aurat, pembantu kita akan membawanya dulu keluar di bilik menunggu, dan di sana dia akan dipasangkan dahulu dengan telekung yang disediakan oleh pusat rawatan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan sebarang fitnah terhadap rawatan Rabbani dan pengamalnya, serta memastikan mendapat bantuan dan pertolongan Allah. Kenapa kita buat ini? Kerana kita nak supaya rawatan ini benar-benar mendapat pertolongan daripada Allah, dan juga untuk mengelakkan fitnah yang mungkin terjadi disebabkan oleh keadaan-keadaan yang tidak sesuai. Baik, apakah kelengkapan yang perlu ada dalam bilik rawatan? Di antara kelengkapannya ialah yang pertama selimut. Selimut ini ialah untuk kita menutup bahagian perut ke bawah seorang pesakit, kalau dia seorang muslimat. Kemudian kita perlukan kain serban. Kain serban pula, setelah kita tutup bahagian perut hingga ke kaki, kita letak lagi di atasnya kain serban. Kenapa? Dalam rawatan kita nanti, kita kemungkinan akan menyentuh kakinya. Jadi adalah lebih baik kita sediakan dua kain serban, iaitu maknanya kain selimut dan kain serban, supaya tidak ada isu kononnya kita nak menyentuh pesakit. Sebab kita dah letakkan dua lapis kain yang agak tebal. Apa lagi? Kita juga memerlukan aromaterapi. Ini yang kita akan spray kepada pesakit sebelum kita memulakan rawatan. Kemudian kita juga memerlukan air rawatan. Air rawatan bersiap dengan cawannya. Kita isi dalam suku cawan ini kepada pesakit. Dan air ini akan diminum oleh pesakit sebelum rawatan. Nanti kita akan bincang bagaimana menyediakan air rawatan. Ya. Lain, kita memerlukan rotan. Kerana Isya dah masuk, saya hentikan dahulu dan kita sambung nanti dalam pertemuan kuliah kita yang akan datang dalam membincangkan tentang kelengkapan rawatan. Bertemu lagi di lain kali, insya-Allah. Kita tutup dengan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.